Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam TOC Foundation Program. Alright, so saya Harun Zainal. So seperti biasa, saya akan membincangkan dengan anda semua mengenai topik-topik di dalam buku TOC Foundation Program. So untuk video kali ini, saya rasa kita dah masuk bab baru, bab 5. Okay, so apa yang kita akan bincangkan untuk hari ini adalah mengenai engine system. Dalam chapter 5 ni ataupun bab 5 ni adalah berkenaan dengan engine system. So kita akan pergi satu-satu lah. So kita akan bincangkan hari ni adalah mengenai carburetor system. Carburetor lah. Dulu kita ada sistem carburetor, lepas tu kita ada electronic fuel injection system. So kita tengok dulu carburetor. So ini dia punya pengenalan lah. So there are various engine system that contributes to the smooth operation of the engine. So kita ada banyak lah untuk engine system tu. Bukanlah engine saja. So kalau ada engine saja pun tak boleh nak bergerak. So kita kena ada dia punya electrical system dia, kita ada fuel system dia, kita ada cooling system dia. So nanti kita akan bincangkan lah dalam topik-topik yang akan datang. So untuk yang topik yang pertama dalam bab 5 ni, so kita akan lebih membincangkan mengenai fuel system. Fuel system pun dia ada dua. Satu untuk carburetor system, satu lagi adalah untuk electronic fuel injection system. So each system is responsible for particular output to maintain the efficiency and performance of the engine. Setiap sistem ni dia adalah dia punya tanggungjawab dia masing-masing untuk memastikan yang engine kita tu dia berjalan dengan baik lah. Okay, so ini adalah untuk kita punya topik discussion objektif lah. So at the end of the topic, so di akhir topik, diharap kita semua dapat memahami macam mana sebenarnya fuel system ni dia bekerja. Dan juga kita akan tengoklah apa dia komponen-komponen yang ada untuk sistem carburetor ni, untuk fuel system yang menggunakan carburetor. Okay, so kita tengok dulu. Ini adalah definition dia lah, definisi dia. So untuk fuel system, kita pun tahu nama pun fuel system, sistem bahan api, bertanggungjawab untuk supply ataupun untuk sampaikan correct amount of fuel pressure and volume. Maksudnya pressure yang cukup dan juga volume yang cukup. Volume ni maksudnya isi padu lah, lebih kurang isi padu minyak yang cukup. Terlebih sangat pun tak boleh, kurang sangat pun tak boleh. Dia mesti dalam yang kita boleh cakap dalam controllable environment lah. Maknanya dia punya measurement tu dah dikawal dengan betul lah, untuk disupplykan minyak tu dalam amount yang secukupnya. For petrol engine, the fuel system may be carburetor type or fuel injector type. Saya pun dah bagi tahu dia ada dua jenis. Biasanya lah kebiasaannya untuk fuel system kita ada carburetor dan juga fuel injection type. Okay, so biasanya untuk carburetor type ni dia gunakan carburetor lah untuk deliver fuel. So dalam carburetor ni dia ada banyak lah komponen dia, macam mana sebenarnya carburetor ni berfungsi dan macam mana dia boleh tukarkan petrol tu kepada atomized ataupun warp petrol. So untuk dia punya pembakaran tu lebih sempurna. So ini nanti kita tengok lah di akhir topik ni. And then kita akan tengok pada video yang next macam mana electronic control untuk fuel injection type. So itu bab ataupun topik yang seterusnya. Okay, so kita tengok dulu komponen yang kita ada untuk carburetor. So untuk sistem carburetor, fuel system, pertama sekali kita kena ada fuel tank. Ini penting lah. So nama pun tank, semua orang pun tahulah apa function dia. Biasanya fuel tank ni adalah tempat penyimpanan kita punya petrol lah, ataupun bahan api. So dia memastikan bahan api tu sentiasa mencukupi lah untuk kita punya engine. So kita perlukan tempat untuk kita store ataupun kita simpan bahan api tu, biasanya fuel tank. Fuel tank ni orang pun tanya dia buat daripada apa. Ada juga dibuat daripada besi. Biasalah besi maksudnya dalam plate, besi plate. Ataupun yang baru sekarang ni kita ada fuel tank yang dia buat sepenuhnya daripada plastik. Dia lebih ringan lah dan lebih tahan lama, dia tak karat. Contoh macam buat pakai besi tu, dia cepat karat sikit lah tu, daripada problem-problem, masalah-masalah yang boleh dihadapi dan menggunakan tank jenis metal ni. Okay, so next kita ada komponen yang dipasang pada fuel tank.
kita ada kita punya fuel gauge sending unit dan juga dia punya gauge. Biasanya dipasang pada atas kita punya tank lah. So dia punya function untuk tahu berapa banyak kandungan minyak yang ada dalam kita punya tank tu. So biasanya fuel sending unit ni dia akan hantarlah signal elektrik kepada kita punya meter tu. Dekat kita punya combination meter tu, kita ada tengok empty dengan full, E dengan F. So setiap kali kita tengok jarum tu bergerak ataupun digital lah, kita tengok dia semakin kurang. So maknanya macam mana dia boleh naik penuh dan boleh kurang tu daripada sending unit ni, dihantar kepada kita punya fuel gauge yang kita panggil lah gauge tu. Gauge tu meter lah. So biasanya dipasang pada kita punya fuel tank. Boleh rosak juga benda ni. Ok, then kita kena ada fuel pump. So untuk distribute ataupun untuk sedut minyak ni, kita perlukan sesuatu pump lah. So pump ni pun ada jenis dia juga. Biasanya kita ada mechanical pump dengan juga kita ada electric pump. Nanti saya tunjuk dulu. So dia punya function, kita tahu dia akan draws ataupun sedut correct amount of fuel from the fuel tank. So maknanya amount yang cukup lah tekanan, sebab dia nak kena build tekanan tu, dia kena tinggikan tekanan minyak tu. Kemudian dia akan masuklah kepada carburetor sebelum dia bercampur lah dengan minyak, dengan udara, sebelum dia masuk pada intake manifold. Kalau ingat lagi lah kita punya engine component. Okay. Untuk carburetor system dan untuk low pressure ataupun fuel injector, untuk kita punya electronic fuel injection yang berada dalam keadaan tekanan tinggi. Alright, so dia punya function yang kedua adalah untuk memastikan amount yang mencukupi. Dari segi dia punya pressure mestilah constant, maknanya sentiasa mala lah kita cakap constant ni. Dalam fuel line, tak kira sama ada kita punya driving condition tu naik bukit ke turun bukit ke, tengah bawa laju ke tengah bawa perlahan ke, so dia kena sentiasa constant, maknanya sentiasa sama je. Ni adalah untuk dia prevent daripada kita punya engine tu dia tak cukup minyak, ataupun dia terlampau banyak sangat minyak. Ini dia punya function lah. Fuel pump ni dia adalah dia punya tempat untuk dia kontrolkan tekanan terlalu tinggi, dia akan regulate balik. So tekanan tu bagi dia constant. Dia tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah. So dia punya jenis pula, kita tengok dia ada dua jenis, mechanical ataupun electrically operate. So function sama juga, dua-dua pun function sama, tak ada perbezanya, cuma dia punya cara operation saja yang berbeza. Okay, so kita tengok dulu mechanical punya fuel pump. So biasanya dia digerakkan dengan menggunakan eccentric dekat camshaft. So maksudnya kat sini camshaft eccentric ni dalam berlakunya camshaft ni dia ada satu macam loop lah. Kita nak cakap eccentric ni dia bukan betul-betul bulat, dia macam membujur sikit. So maknanya dia ada satu bahagian yang tinggi sikit. So bila kita punya camshaft ni pusing, so dia secara automatik dia akan menolak kita punya rocker arm. So bila rocker arm ni bergerak turun naik, so dia akan menghasilkan tekanan sebenarnya. Macam mana dia boleh menghasilkan tekanan? Sebab dalam ni dia ada satu diaphragm. Diaphragm ni macam balon lah, kita boleh cakap. Dia punya function, kalau kita tiup balon tu dia mengembang, okay, naik ke atas. Bila kita lepaskan udara tu, dia turun ke bawah. So bila dia naik turun ni, pergerakan turun naik ni, dia akan create lah vacuum dan juga pressure lah. So dia ada create suction effect dan juga compress effect. So ini dia punya cara bekerja dia lah. Senang kita tengok. Dan kita adalah juga dia punya inlet valve dengan outlet valve. So inlet valve ni untuk dia tutup lah biasanya valve ni. So maksudnya bila dia buat tekanan ke bawah, pulling effect ataupun creation suction effect ni, so valve ni akan buka. Kemudian bila dia buat mampatan tu, dia nak tolak, valve yang sini dia akan tutup lah, yang sini akan terbuka. Itu je. So memang dia akan ada valve juga. Sebab tu kita ada inlet valve dengan outlet valve. Ini macam mana cara dia bergerak lah. Dalam bahasa yang saya gunakan, saya rasa yang paling senang lah untuk kita faham. Okay. Tapi explanation ni pun sebenarnya kalau bahasa Inggeris yang bagus, tak ada masalah. Ini memang kita boleh faham lah, senang je lah. Okay, so
saya rasa ini benda yang sama juga. So nanti bolehlah tengok, tapi saya dah tunjukkanlah pergerakan dia sebenarnya. Ini adalah contoh pergerakan yang berlaku lah, di mana apabila kita punya diaphragm ni bergerak turun dan naik, dan juga bila kita punya valve ni akan buka dan tutup. Okey, yang ini adalah untuk electric fuel pump. So electric fuel pump ni dia sama je, apa saja jenis elektrik, dia akan ada satu magnet, dan dia akan menjadikan satu, bila magnet dia ada satu valve. So maknanya dia akan ada satu solenoid. So macam dekat sini dia ada satu rod. Okay, so dia operate sama juga macam mechanical fuel pump, cuma dia punya diaphragm yang tadi dia control menggunakan mechanical, tenaga mechanical, pergerakan pusing. Yang ini dia gunakan elektrik. Itu je, sama je. Dia instead of eccentric pulling, dia tak ada pusingan tu. Yang ini dia gunakan solenoid. Solenoid ni maksudnya dia macam, dia akan solenoid je. Kalau kita cerita pasal solenoid je, maksudnya kita faham dia adalah magnet. Solenoid sebelum dia jadi magnet, dia wire saja. Tapi bila kita bagi elektrik, tenaga elektrik, dia akan bertukar menjadi magnet. So dia akan menggerakkan rod ni tadi. So rod ni akan bergerak lah, naik turun. Sama juga macam kita punya diaphragm, sebab kita ada satu return spring ni yang sentiasa akan menolak. So secara automatiknya motor ni akan berputar lah, lebih kurang dalam tu. Ok, so ini adalah jenis-jenis je lah. So kita ada yang jenis dalam fuel pump, dan satu lagi dipasang luar, external fuel pump. Biasanya kita panggil dia external fuel pump. Dan ada setengah buku dia tulis inline fuel pump, sebab dia dipasang pada line fuel tu, daripada pipe tu lah, daripada tank, fuel tank, ada pipe keluar. Pipe tu dia pasang pada kita punya pump. Okay, pump ni pula dia sampaikan pada kita punya carburetor ataupun kita punya injector. Dan biasanya untuk electric fuel pump ni adalah untuk electronic fuel injection system lah, tapi ada juga digunakan untuk sistem carburetor. Ok, located inside ini untuk intake fuel pump, outside untuk inline fuel pump. Ok, so minyak dah ada pump. Of course kita perlukan satu benda lagi untuk kita tapis dia, sebab minyak petrol memang bersih, kita isi daripada stesen minyak tu memang lebih bersih. Tapi kita tak tahu dalam condition dalam tank kita, especially kereta yang menggunakan tangki yang menggunakan besi. So kita tak tahu, mungkin ada karat, mungkin ada habuk. Okay, so benda-benda asing ni kita panggil dia, benda-benda asing ni perlulah kita tapis. So macam mana kita nak tapis? Kita pasanglah fuel filter. Ini adalah parts daripada fuel system. Kalau kata dalam maintenance tu, memang dia kena tukar mengikut dia punya jarak masa lah, ataupun jarak perjalanan. Kita kena tukar lah, biasanya dalam 20,000 km dah lepas pakai, ataupun lebih kurang dalam 2 tahun kita perlu tukar yang baru. Kalau nak tahu yang lebih lanjut bila nak kena tukar, so biasanya kita kena refer lah pada kita punya PMS table, periodic maintenance schedule table. Sebab tu saya panggil singkatan dia PMS. Ok, selain daripada tu, of course kita kena ada fuel line. Kalau tak ada fuel line, macam mana dia nak salurkan minyak tu? So fuel line ni dia terbagi pada dua lah. Biasanya ada satu yang pakai macam getah ni, ada juga fuel line yang macam besi, copper tube ataupun besi tube lah. So itu semua kita panggil sebagai fuel line. Function dia senang untuk mengalirkan minyak ataupun bahan api ke enjin. Senang, daripada tank ke enjin. Ok, yang ini untuk carburetor. Ini adalah contoh carburetor lah. Alright, so carburetor pun dia ada banyak jenis. Dia ada yang single barrel, double barrel lah. Macam itulah kita panggil ada carburetor system. So tujuan dia ataupun fungsi carburetor ni adalah untuk mencampurkan minyak ataupun bahan api dan juga udara sebelum masuk ke dalam kita punya combustion chamber melalui intake manifold kita. So dia biasanya dipasang di atas intake manifold.
Biasanya carburetor ni kita boleh manual adjust dia lah. Maknanya dia punya mixture tu, maknanya campuran bahan api tu kita boleh adjust secara manual. Tapi perlulah ada lagi peralatan-peralatan lain. Contohnya macam kita perlu ada kita punya gas analyzer. Sebab biasanya untuk carburetor system ni kita tak tahu dia punya campuran bahan api tu cukup ataupun terlebih ataupun kurang. So biasanya dia ada dia punya gas analyzer lah. So kita check berdasarkan daripada gas exhaust yang keluar tu. Sebab untuk electronic fuel injection tak perlu, sebab dia ada satu kita panggil sensor, oxygen sensor ataupun lambda sensor ni. Tapi mesin yang digunakan tu pun lebih kurang sama juga. Tapi kalau kata orang yang tak ada mesin tu, boleh je untuk buat manually secara manual untuk kita adjust carburetor ni adalah berdasarkan daripada bunyi, daripada asap yang keluar daripada exhaust. Itulah biasanya. Dan dia adalah cara-cara dia, macam mana cara untuk kita adjust. Biasanya kita kena refer lah daripada manual, sebab kita kena tahulah berapa pusingan ini skru yang kita nak adjust tu, mixture skru tu berapa kali nak adjust, berapa kali nak pusing. Semua dia ada bagi tahulah dalam kita punya repair manual. Okey, itu saja untuk video ni. Panjang tak panjang sangat, okey, pendek pun tak pendek sangat. Okey, so saya rasa tak ada masalah sangat. Tapi macam biasalah, kalau ada soalan nak tanya mengenai fuel system carburetor, jenis carburetor untuk fuel system dia, bolehlah tanya saya dekat TOC, FB, Facebook ataupun email. Tu link kat bawah tu lah. Okey, so saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video ni. So kita akan jumpa lagi dalam topik yang akan datang. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.